الله ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم السجارة. Surah 67. Dan ketahui olehmu bahawasanya adalah di sini ada asal bagi asal, yaitu bahawasanya ibadah itu dua bahagi. Sambungan minggu lepas lagi mengenai mengurus nafsu. Setiap kita dibekalkan nafsu, dan nafsu ini hendaklah kita urus sebagaimana Allah perintah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik kita. Kita nak hapus nafsu daripada kita tak boleh sama sekali, dan tak akan terhapus nafsu daripada kita. Hanya kita mengurus supaya nafsu kita betul dengan kehendak-kehendak Allah. Maka minggu lepas Imam Razali rahimahullah ta'ala menyebut cara kita mengurus nafsu ialah dengan taqwa. Mengurus nafsu kita dengan sifat taqwa. Kalau binatang buas atau binatang liar, kita urus dengan tambak tali. Binatang buah atau binatang culat, bila kita ikat dia, tambak dengan tali. Adapun nafsu kita nak jinak, dan uruskan nafsu dengan sifat taqwa. Apakah dia sifat taqwa? Ini dia nak sebut sini. Dan ketahui olehmu bahawasanya adalah di sini, yakni pada membicarakan membaikkan nafsu. Di sini artinya adalah pada bicara nak baik nafsu atau nak baiki nafsu. Ada asal, ada dalil. Asal artinya dalil bagi asal. Dan iaitu asal bahawasanya ibadah itu dua bahagi. Jadi kita urus nafsu, nak jinak nafsu kita tak dapat hidup dengan ibadah. Takwa atau artinya ibadah, dan kita urus nafsu kita dengan takwa, artinya dengan melaksanakan ibadah. Dan ibadah dua bahagi. Ibadah terbahagi kepada dua. Satu bahagi berusaha, dan satu bahagi menjauhkan. Ibadah terbahagi kepada dua. Satu berusaha, yakni berusaha atau membuat taat. Berusaha artinya melaksanakan taat kepada Allah. Satu bahagi lagi menjauh, yakni menjauh larangan-larangan Allah. Satu ibadah terbahagi kepada dua. Satu laksana perintah Allah, yang kedua meninggal larangan Allah.
Dalam agama kita ada dua perkara, buat hak Tuhan suruh hingga hak Tuhan larang. Kedua-duanya ibadat. Tinggal hak Tuhan larang itu satu ibadat. Allah Ta'ala larang kita makan harta haram, kita tinggal harta haram, itu satu ibadat. Allah Ta'ala larang kita dedak aurat, lalu kita tutup aurat, itu satu ibadat. Allah suruh kita sembahyang, lalu kita mengerjakan sembahyang, ini pun satu ibadat. Allah suruh kita mengeluarkan zakat, puasa, mengerjakan haji, lalu kita laksana, kita usaha, maka itu satu ibadat. Maka yang berusaha itu, apa makna yang berusaha? Iaitu mengerjakan taat, yakni patuh pada perintah-perintah Allah, mengerjakan taat, dan yang menjauhkan segala yang ditegak. Maka yang berusaha itu iaitu mengerjakan taat, seperti sembahyang 5 waktu, mengerjakan zakat, mengerjakan haji, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah, sedekah, banyak lagi. Dan yang menjauhkan segala yang ditegak. Apa dia yang ditegak? Daripada segala ma'asi, daripada segala maksiat-maksiat. Semua maksiat-maksiat kita tinggal belakang. Sama ada maksiat kecil, apatah lagi maksiat besar. Sama ada maksiat khafi atau maksiat jali. Maksiat ada maksiat khafi, ada maksiat jali. Biasa kita dengar syirik yang ada dua. Syirik khafi, syirik jali. Syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi, seperti riya. Riya itu masuk dalam kata syirik khafi, tersembunyi. Orang tak nampak hati kita ni ada riya. Satu lagi syirik jali, syirik yang jelas, terang, orang boleh tengok, seperti sembah lain daripada Allah. Itu syirik jali. Satu lagi ada maksiat khafi dan ada maksiat jali. Contoh maksiat khafi, kita buat dosa sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu, kita je tahu kita buat dosa. Kita buat dengan malam buta, tempat gelap, tempat susu, dalam bilik sorang, tak ada siapa pun tahu, kita je. Kita je tahu kata kita buat dosa. Itu maksiat khafi, sembunyi. Ini pun kita kena tinggal, kena jauh juga. Satu lagi maksiat jali, maksiat tegar-tegar, buat depan orang. Orang tengok belakang kita buat maksiat. Ini pun maksiat juga. Wajib kita kena jauh, wajib kita kena tinggal. Kalau kita buat dah, kena tinggal. Kalau tak buat lagi, kena jauhi. Itu tinggal bermakna kalau selama ini kita ada buat dah, boleh, buktilah. Ada budaya kita hindari. Menjauhkan segala yang ditegah daripada segala ma'asi, daripada semua bagai-bagai maksiat. Maksiat kecil, maksiat besar, maksiat khafi, maksiat jali. Dan sayyi'at ni pun kejahatan juga. Murabik dari sayyi'at dengan maksiat. Dalam dikata lain, dosa besar ke kita tinggal, dosa kecil pun kita jauhi. Baiklah, mengerjakan yang disuruh dan menjauh segala yang dilarang, dan iaitulah dinamakan taqwa. Dan iaitulah mengerja segala perintah Allah dan meninggal segala larangan Allah, dinamakan taqwa. Inilah definisi taqwa. Pengertian taqwa iaitulah buat apa yang suruh hingga apa yang larang. Ma'ruf perkara baik, munkar perkara jahat. Ma'ruf perkara yang kita kena buat, munkar perkara yang kita kena tinggal dan kena cegah. Itu orang yang kata taqwa. Kalau kita buat apa Tuhan suruh saja, dalam masa lain kita tak tinggal apa Tuhan larang, itu tak sampai lagi sifat taqwa.
tak naik lagi martabat orang yang takwa. Kita ambil saja buat hak Tuhan suruh. Tapi hak Tuhan larang kita tak tinggal. Masih lagi berbuat. Itu tak sampai lagi sifat takwa. Tak capai lagi sifat takwa. Maka bukan kendaraan mustaqim lagi. Dan bahawasanya bagi menjauhkan atas tiap-tiap kelakuan terlebih sejahtera. Itulah pengertian ringkas bagi sifat takwa. Ialah buat hak Tuhan suruh dan tinggal hak Tuhan larang. Hak Tuhan suruh ni ramai orang tahu. Dan hak Tuhan larang pun ramai juga orang tahu. Kalau Islam boleh katakan ramai orang tahu lah mana hak Tuhan suruh dan mana hak Tuhan larang. Yang kecil lagi kita Islam dididik di asuh, baik di sekolah atau di madrasah, baik atas rumah atau luar pada rumah, itu aja sama. Bagi tak baik, Tuhan malu, salah, dosa. Itu kita diajar, maknanya agama kita tahu. Itu dari segi pengertian, itu mudahnya. Persoalannya, bagaimana nak dapat sifat takwa, itu persoalannya. Definisi mudahnya takwa, buat hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Persoalannya, bagaimana nak dapat takwa di hati? Bagaimana kita nak usaha supaya sifat takwa ini ada di hati? Itu persoalan. Bagaimana kita nak dapat sifat takwa di hati? Kecek takwa, belum tentu lagi takwa. Kita mengajak orang takwa, belum tentu lagi kita bertakwa. Sebab tu Nabi bila ada kecek bab takwa, Nabi isyarat at-taqwa hauna. Nabi sebut takwa, tangannya tunjuk di dada. At-taqwa hauna, takwa ada di sini. Artinya takwa itu duduk dalam hati. Takwa duduk dalam hati lah. Takwa yang dapat mencegah perkara Tuhan larang dan dapat menunai Tuhan suruh. Semata-mata setika nanti tak jadi kerja, kita boleh tak belakang saya seorang takwa. Kita setika atas kereta, saya orang bertakwa. Tidak mempunyai kisah apa-apa kalau hati kita tidak ada sifat takwa. Kita boleh di kereta, saya anti rasuah, saya tak nak rasuah, saya benci rasuah. Itu setika tak kemana-mana kalau dalam hati kita tidak ada takwa. Jika boleh saya belakang. Belum berdepan dengan rasuah, bolehlah kita tulis saya anti, saya tak nak, saya benci, saya takut, saya harap. Jika tidak memberi kesan, tidak boleh mencegah kalau hati kita sendiri tidak ada sifat takwa. Sebab itu Nabi kata takwa hauna, takwa ada di hati. Jadi takwa ini satu sifat suku pula. Satu sifat. Satu beda sifat, artinya kita akan usaha untuk tanam di hati kita. Bagaimana kita nak tanam sifat takwa? Itu persoalan. Bagaimana kita nak laksana sifat takwa? Bagaimana kita nak letak sifat takwa dalam hati? Jawabnya ialah kita melaksanakan ibadat. Laksanakan ibadat. Tinggal hak Tuhan larang, buat hak Tuhan suruh. Sebanyak mana waktu yang suruh dalam bentuk wajib kita laksana. Hak suruh dalam bentuk sunat kita buat juga. Begitu juga larangan-larangan haram kita tinggal. Dan larangan makruh pun kita tinggal juga. Tinggal atas jalan makruh. Hak larangan haram tinggal atas jalan dosa. Itulah lama-kelamaan boleh kita dapat sifat takwa. Dan itulah hakikat sifat takwa. Dalam arti lain lagi bahawasanya kita nak ubah hati kita atau nak rawat nafsu supaya nafsu kita ni ada sifat takwa, supaya nafsu kita bersifat dengan sifat takwa. Kita kena mengaji ilmu bagi hati. Kita kena mengaji ilmu tasawuf, itu dalam bahasa mudah. Kena mengaji ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf dia nak bagi nafsu. Ilmu tasawuf dia nak bagi hati, supaya hati kita ni benar-benar beribadat kepada Allah dengan ikhlas, supaya hati kita dan jiwa kita benar-benar dapat meninggal segala larangan Allah. Itu pentingnya sifat
apa pentingnya ilmu tasawuf supaya sifat tasawuf ada dalam hati kita. Ada satu ustaz yang mengajar dalam YouTube. Kita dengar, kita pun kejutkanlah. Dia kata ilmu tasawuf ni kotor, lebih kotor daripada ayat Jah lagi. Ayat Jah ni ayat Jah. Dia ulang banyak kali perkataan dia sebab tak ada umur, tak ada Allah. Ilmu tasawuf ni kotor, lebih kotor daripada ayat Jah. Dia kata saya ulang pula. Ilmu tasawuf kotor, lebih kotor daripada Aisyah. Saya tak akan lagi balik apa yang saya kata. Masya Allah. Ustaz ni daripada bulan Bina, dia main berkata ni sebulan sekali gitu je. Boleh yang kecek atas jalan umum, ilmu tasawuf ni kotor. Dia dah sebut kotor tu satu bahasa yang kasar. Dia kata lebih kotor daripada Aisyah. Orang kata dengar lah Aisyah. Aisyah tengok. Awak duduk dapur, tak itik sudu, sekati sudu. Itu Aisyah kotor. Macam mana boleh kecek ilmu tasawuf ni satu ilmu yang kotor? Sedangkan Quran sebut tentang tasawuf, Nabi sebut tentang tasawuf. Hadis Jibril itu mal iman, mal Islam, mal ihsan. Daripada ihsan itulah terbitnya ilmu tasawuf. Daripada Islam terbitnya ilmu fiqh. Daripada iman terbitnya ilmu tauhid. Tiba-tiba kita boleh banyak secara berani membuat sombongnya nampak ilmu tasawuf satu ilmu kotor. Tidakkah Nabi dipanggil innama bu'istu liutammama makarimul akhlak. Aku dibangkit untuk membeki menyempurnakan akhlak. Akhlak ni tasawuf. Subhanallah. Sebab itulah fitnah kadang-kadang keluar daripada mulut orang ustaz sendiri. Fitnah mari daripada orang jahil, tak kisah. Kalau fitnah mari daripada kepo, orang tak kisah sangat. Tapi kalau fitnah mari daripada mulut-mulut ustaz, ini boleh membahayakan akhlak ummah. Boleh meluahkan ibadat ummah. Boleh menyebabkan ummah-ummah yang jahil ini kehamalan awak ibadat. Itu bahaya. Tapi sudah dia cakap dengan sombong, dengan egonya, dengan mogahnya. Kalau dia kalau dah ilmu tasawuf di kota, bermakna ulama-ulama yang karya kitab tasawuf, ulama-ulama yang terkenal dengan sufinya, sesatlah kau dah kota bermakna sesatlah. Imam Ghazali sesat, Syekh Al-Baghdadi pun sesat. Untuk ulama ni masa dia mungkin tak ikan pun sesat. Ibnu Athaillah tasawuf pun sesat juga. Dia tasawuf ni kata bermakna orang yang bawa ilmu tasawuf sesat tak ni kan? Tak betul kita betul kecek pada tu. Tak betul. Alhamdulillah. Baik. Aku nak bagi hati kita kena ada ilmu tasawuf. Apabila janganlah kita terpudaya dengan kata-kata sedemikian, walaupun dia hebat dari sudut lain, sedap cakap, berujar hebatnya. Tapi bila bercakap sedemikian, kita kena berhati-hati sekali. Ada nama kita buat habis itu. Dan bahawasanya bahagi menjauh ke atas tiap-tiap kelakuan, menjauh segala yang dicegah, menjauh segala yang dilarang oleh Allah atas tiap-tiap kelakuan, yakni tiap-tiap keadaan. Apa jua keadaan kita, tetap kita kena tinggal larangan Allah. Dan ketika kita duduk sore, kita duduk lama, kita duduk tempat cerah ke, duduk tempat gelap ke, tetap kita kena tinggal larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Tinggal larangan Allah. Terlebih sejahtera dan terlebih patuh dan terlebih afdal dan terlebih mulia bagi hamba daripada bagi berusaha lagi, yakni daripada taat kepada Allah. Sebab apa? Taat kepada Allah ni mudah.
nak tinggal dengan Allah payah. Ramai orang yang boleh buat apa yang suruh, tapi tak berapa ramai orang yang boleh tinggal apa yang ada. Kita boleh buat apa yang suruh. Semaya 5 waktu kita boleh penuh. Baqiyah, qabliyah, sunat pagi, sunat malam, tahajud, baca Quran, puasa kadang-kadang sedekah. Tapi kita juga ni waktu ada kita masih ada kuat lagi. Bermakna apa yang suruh mudah nak buat. Hingga apa yang ada sangat payah. Begitu juga orang perempuan. Semaya 5 waktu dia boleh jaga. Tapi aurat, pakaian masih muda dan aurat. Semaya, okey, alhamdulillah. Kadang-kadang sunat lebih dia daripada lelaki. Tapi beraurat dia tewas. Beraurat dia tak sempurna. Beribadat nampak sempurna. Tapi aurat tidak sempurna. Pakaian dia banyak tidak menepati syariat. Artinya dia masih buat lagi larangan Allah walaupun ibadat dia jaga. Ayatnya payah dia nak tinggal larangan Allah. Nak banding dengan melaksana perintah Allah. Dan kerana yang demikian itulah demikian menjawab ke atas tiap-tiap kelakuan dibimbangkan orang yang permulaannya. Kerana payahnya nak tinggal larangan Allah. Dibimbang, pada dirisau, dirusing orang yang permulaannya, yakni orang yang mubtadi, artinya orang yang baru nak mula berjinak-jinak dengan ibadat. Orang yang mubtadi artinya orang yang baru nak belajar berjinak-jinak dengan ibadat. Daripada orang yang berbuat ibadat. Orang yang mubtadi dikatakan orang yang berbuat ibadat. Yang ada dalam mereka itu orang yang berbuat ibadat pada permulaan darjahnya bersungguh-sungguh dengan seboleh-boleh berusaha. Kadang-kadang orang baru ni bila buat ibadat, kuat ibadatnya, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat. Maka tiap-tiap mereka itu, tiap-tiap kali orang mubtadi adalah cita-cita mereka itu bahawa puasa akan siang hari. Siang itu kita bukan selang hari, siang hari mereka itu, dan berdiri sembahyang semalam-malam. Siang hari nak puasa sunat, malam nak bangun tahajud. Umpama yang demikian itulah. Seperti baca Quran, dan habis juz hari ke, atau beberapa helai sehari. Itu kadang-kadang itulah. Dibimbang bagi orang yang baru. Dan orang yang mutahi, orang mubtadi ini mereka oleh awam lagi lah. Orang yang baru nak berjinak-jinak dengan ibadat. Walaupun usia sudah berumur, usia ni berumur sakit dah. Tapi baru mula nak berjinak-jinak dengan belajar, baru nak berjinak-jinak dengan masjid, baru nak istiqamah dengan sembahyang Jumaat. Itu masuk dalam kategori orang yang mubtadi, orang yang baru. Maka orang baru dia dapat ibadat ni terumpang kambing lagi. Apatah lagi nak tinggal larangan Allah ni. Apatah lagi maksiat-maksiat yang kita buat ni yang muda atau bertahun-tahun. Duk saing lama dengan maksiat ni payah. Supaya dia saingnya sakok lah payah nak tinggal. Kalau lama yang kecil lagi muda dia saing sakok. Bila nak putih payah. Dia mau kata kemeja gelap pun tak jadi. Kena kemeja wakaf juga. Kepayah kan. Tapi bila amal juga, Allah juga, lama-lama boleh tinggal juga kan. Amal ke masa. Apatah lagi maksiat yang payah nak tinggal. Itu sangat makan masa juga. Ada ibadat. Alhamdulillah. Tapi bak maksiat itu payah nak tinggal. Itu bagi orang yang mubtadi. Seolah-olah itu maksiat itu masih kita rasa mani-mani lagi. Supaya orang yang target sekuda gitu ya. Walaupun kita jaga pun, kita bayar lagi sekuda. Bayar lagi. Jika saya lepas, gomo pun nak, punah pun nak. Ada benda itu sebati dah di hati, payah nak tinggal. Ini kena buat dalam mujahadah. Mujahadah bin nafsi.
Dan orang yang muntahi, sebaliknya orang yang sudah sampai. Muntahi atau orang telah sampai pada tahap ibadat. Satu lawan bagi orang muhtadi. Orang muhtadi itu orang baru mula. Ada pun orang muntahi, orang telah sampai. Dan dapat ibadat dia telah sampai, dia sampai kepada hadratillah. Hati dia telah kosong, dia telah rasa manis dalam ibadat. Kadang-kadang mari sifat zul di hati dia dalam ibadat, hanya orang yang muntahi. Dan orang ini juga Allah Ta'ala kurnia dan ma'rifatillah. Ma'rifatillah, ma'rifat khasah. Hanya orang yang muntahi. Orang yang buat ibadat, dia dapat khusyuk dan hati dia ikhlas. Dan Allah Ta'ala telah kurnia dia ma'rifat khasah. Orang yang muntahi, yang mempunyai mata hati. Siapa dia daripada orang yang ahli ibadat, orang yang buat ibadat, bimbang dengan seboleh-boleh, menjauhkan maksiat. Bagi orang yang muntahi, dia dapat ibadat, dia tak pusing dah. Cuma dia dapat nak meninggal maksiat ni, dia bimbang lagi. Bimbang dengan seboleh-boleh menjauhkan maksiat. Sungguhnya cita-citalah mereka itu bahawa memeliharakan hati mereka itu orang yang muntahi daripada cenderung kepada yang lain daripada Allah. Ada orang mereka siapa dah, dia lebih baik hati-hati dia ni condong kepada yang lain daripada Allah. Itu dia bagi dia satu maksiat. Bagi orang yang muntahi, orang telah sampai sebenar-benar ibadat, condong hati kepada yang lain daripada Allah tu dia bilang satu maksiat dah. Ini tinggi dia mahu. Condong kepada dunia, condong kepada harta, kemogahan, kemasyuran, itu satu maksiat dah bagi dia. Maka inilah dia bimbangnya. Bimbang aku ada perasaan condong kepada dunia, lari daripada Allah. Dan perutnya daripada lebih-lebih makanan yang halal. Dia bimbang juga dan dapat makan takut lebih makan halal. Kalau haram dia dapat jaga. Dan lidahnya daripada sia-sia. Dia bimbang takut lidah-lidahnya bercakap benda yang sia-sia. Dan matanya daripada memandang kepada barang yang tiada memberi faedah bagi mereka itu. Jadi nasbah orang yang telah muntahi, orang yang sampai dari tempat ibadat, larangan harga dia pakai lulus dah lah. Dia tak using dah, ada usingnya. Takut condong kepada benda-benda yang lawa-lawa pula. Tak lupa makan, takut terlebih makan halal. Maka dia tak nyamuk kotak lagi dah. Ada beberapa pula. Kemudian kalau lidah bimbang takut kecek sia-sia. Bak ngopak, bak dusta, dia tak kecek lama dah. Dia muntahi dah. Dia bimbang takut kecek sia-sia. Ada orang yang mereka sampai dengan Tuhan dah. Begitu juga mata dia bimbang takut tertengok benda-benda yang sia-sia. Maksiat dia tak tengok dah. Bola atau tak wahid. Muntahi bola, tengok bola pun mata ni. Tak layak muntahi. Benda sia dia tak sia. Ada orang pergi sampai ada lain. Dia benda-benda lain pula. Dan kerana inilah kata Abid yang kedua daripada ubat, daripada orang buat ibadat bagi Yunus alaihi salam. Dia kata, "Hei Yunus, bahawasanya setengah daripada manusia orang yang dikasih kepada mereka itu semuanya." Ada juga orang yang ada lepas semayat, Masya Allah, dia pun istiqamah. Maka dia ada memberi bekas yang ni, yang lebih atasnya sesuatu. Satu orang, dia jaga semayat semata-mata. Ibadat lain dia kurang, tapi semayat dia jaga. Dan iaitu semayat, walhal semayat ini dia nak agama. Dengan tetaplah ia seorang tadi itu bagi Allah. Dan benar, dia istiqamah dengan semayat. Lagi pula dia jujur dan ikhlas dalam ibadat solatnya. Dan nadarah yang merendah diri dan menghinakan diri. Ada juga orang sedemikian. Dan setengah daripada mereka itu orang yang beribadat.
Orang yang dikasih kepada mereka itu puasa. Ada juga orang ni dia mengutamakan puasa-puasa sunat. Senang khamis itu wirid dia dah. Masuk je hari sunat, puasa selalu dah. Tak menyahu pun puasa. Kita rumah ni menyahu dah, buka lagi pukul 9. Rumah yang kita sunat. Kalau kita tangan, kalau tak puasa tak dapat pukul 9. Kalau puasa yang keluar lagi pukul 9. Juga. Sebab kita orang yang tidak kuat dan lepas tadi. Ada orang yang istiqamah dengan puasa. Masa yang khamis puasa selalu dah. Nampak puasa lebih dia. Maka dia ada memberi berkat atas sesuatu. Yakni ibadat lain dia tidak berat sangat. Semaya tapi dia tak berat. Tapi bab puasa dia berat. Dan setengah daripada mereka itu orang yang dikasih. Yang orang yang kasih kepada mereka itu sedekah. Orang ni pula kalau bab sedekah, murna. Dan kalau bab sedekah dia dengan tangan. Maka dia ada memberi berkat atasnya sesuatu. Yang ni, hak lain daripada sedekah, dia punya peka. Kalau sedekah, dia utama sangat. Lalu dia kata, Hei Yunus, Hei Nabi Yunus alaihissalam, dan aku tu orang ambil. Mentafsirkan bagimu segala perkara ini. Jadi ke olehmu panjang semaya engkau itu sabar atas kesakitan. Jadi ke olehmu panjang semaya engkau sabar atas kesakitan, yakni kepayahan. Susahnya kita nak semaya, kita sabarlah. Dan menyerah bagi suruh Allah. Dan menyerah bagi suruh Allah. Dan jadikan puasa kamu diam atas tiap-tiap kejahatan. Jadi sabar di atas musibah ni umpama semaya dah. Ini kata ambil tadi. Kita sabar di atas kesusahan dan menyerah diri kepada Allah. Itu umpama kita semaya dah. Begitu juga kita diam daripada tiap-tiap perkara jahat. Kalau arti kata yang lain kita tidak buat benda-benda jahat. Itu umpama puasa dah. Dan menjadikan sedekahmu menahan menyakiti, yakni menyakiti manusia. Kita kawal diri kita jangan menyakiti orang, umpama kita sedekah dah. Maka bahawasanya tiada engkau sedekah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada menyakiti. Bahkan kita sedekah kalau kita ukit-ukit ni pun batal lagi pahala. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan mengukit. Sedekah dengan menyakiti ini besar lagi pahala, menyakiti besar lagi pahala menahan daripada menyakiti. Kita sedekah, kemudian kita ukit tu menyakiti orang. Menyakiti orang dengan sedekah kita tu hilang pahala. Maka ulama dikata kita menahan diri daripada menyakiti orang, sama ada menyakiti dengan lidah, menyakiti dengan perbuatan, menyakiti dengan puasa. Bagi kita yang ada puasa, lebih baik daripada kita bersedekah lagi. Sedekah itu satu baik dah, tapi baik lagi kita menahan diri daripada menyakiti orang. Dan puasa kamu tu dengan sesuatu yang lebih suci daripada tadi tu, daripada diam. Dan puasa kamu tu dengan sesuatu yang lebih suci daripada diam. Habis dah situ. Maka apabila engkau ketahui bahawa saja pihak menjauhkan itu lebih utama, yakni menjauhkan maksiat lebih utama dengan memeliharakan dan bersungguh-sungguh padanya pada menjauhkan maksiat, maka jika hasil bagimu bagi keduanya, yakni buat apa yang suruh dan tinggal apa larangan, sekaliannya berusaha dan menjauhkan, yakni menjauh dengan Allah, maka sebenarnya telah sempurnalah pekerjaanmu. Nanti jawapan natijahnya. Jadi natijah atau matlamat bila kita berjaya, buat ibadah dan tinggal dengan Allah, barulah sempurna pekerjaan kita, yakni pekerjaan ibadah. Jadi ibadah ni
Selagi mana kita tak boleh tinggal hak larangan Allah, bermakna ibadat kita masih lagi tak sempurna. Selagi mana kita tak dapat tinggal 100% larangan Allah, selagi itulah ibadat kita tak sempurna. Sebab hakikat ibadat ni dia boleh mengubah akhlak kita. Kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna mencegah kita daripada melaksana perkara fahsyak dan munkar. Kita usaha laksana semaya yang sempurna, maka semaya yang sempurna dapat mengawal dan mencegah kita daripada melakukan perkara fahsyak dan munkar. Itu hakikat ibadat. Sebab itulah kalau kita semaya tapi maksiat, masih banyak lagi kita tak dapat tinggal. Artinya semaya yang tidak bergeser kepada hati. Semaya lebih kepada rutin sebagai orang Islam ya. Semaya kerana rukun Islam ya. Semaya ni kerana lakukan begitu je. Dalam arti kata semaya tidak geser kepada hati. Semaya tidak meninggal kesan kepada hati. Bila semaya tidak meninggal kesan kepada hati, selagi itulah kita tak akan dapat hakikat takwa. Tak dapat sifat takwa. Itu bukan mudah. Masya-Allah. Itu sebenarnya pekerjaanmu dan hasil dah kehendakmu. Mana kehendak kita kerana hasil sifat takwa itu. Bila kita hasil sifat takwa di hati, kalau kita dapat Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya menerima oleh Allah daripada hamba-hamba yang bertakwa. Dan orang bertakwa Allah tak ada janji syurga di akhirat kelak. Itu prosesnya. Itu prosesnya dapat takwa melalui ibadah. Kemudian ibadat terbagi kepada dua pula. Buat apa yang suruh, tinggal apa yang larangan. Maka kita supaya Imam Ghazali itu tulis ni, bila kita ukur dengan diri kita, kena kita dah. Bukan tak ada penyakit Imam Ghazali ayat di kita. Apa Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, dia kena atas hati kita. Kena atas kehidupan kita. Walaupun dia sudut lain kita buat ibadat, tapi masa lain kita masih lagi derhaka kepada Allah. Masih tak ditinggal lagi larangan-larangan Allah. Akibatnya, itu kena insyaAllah kita sambung pula. Dan sesungguhnya sejahteralah engkau. Bila sempurna kerja ibadat, hasillah cita-cita kita, barulah sejahtera hidup kita. InsyaAllah kita sambung. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.